saya Surya, wakil dari kumpulan 13. Hari ini saya akan membentangkan soalan bahagian A berkaitan video tersebut. Tuan Guru Nick Abdul Aziz ada mengatakan bahawa terdapat beberapa kekeliruan tentang sifat 20 dalam mengingati dan mengenali Allah. Beliau ada menyebut yang wajib iaitu Alauddin Marifatullah. Awal-awal kita perlu belajar agama untuk mengetahui atau mengenali Allah sendiri. Kerana Allah itu adalah wajib dan ia terpulang kepada individu tersebut bagaimana dia mengenali cara Allah itu. Ada yang menggunakan sifat 20 dan juga ada juga yang menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama mereka. Beliau tidak menyatakan bahawa sifat 20 ini adalah wajib. Tetapi kalau kita imbas pada zaman Nabi Muhammad, iaitu orang pada zaman itu tidak tahu sifat 20 sehingga menyebabkan mereka tertinggal sifat yang wajib. Selepas beliau mengatakan sifat 20 ini tak wajib, ada pula yang mengatakan bahawa dia berniat untuk memfitnahnya, maka individu tersebut akan menanggung dosa. Atau jika individu tersebut berkata semedikian kerana dia tidak memahami apakah itu ilmu 20 itu sendiri. Kita yang dibaca pada hari ini akan disambung pada sesi seterusnya jika dia tidak dapat menghabiskan pada hari ini, dan akan kembali kepada Al-Quran kerana Al-Quran merupakan sumber atau tonggak kepada segala-gala yang baik dari segi solat, mengenal Allah, hal-hal politik dan sebagainya. Hal ini kerana Al-Quran merupakan surat kiriman daripada Allah kepada manusia yang ada di bumi. Kitab yang akan dibacakan adalah berasaskan kitab Silsilah Tauhid yang merupakan keluaran negeri Kelantan yang diajar di sekolah-sekolah Arab negeri Kelantan. Dalam juzuk 4 pada tahun 4 Sanawi, beliau dapat mengetahui bahawa orang ramai sangat memarahi Syed Sabiq sampai menyebut perkara-perkara yang tidak elok kepada beliau. Ada juga para ulama yang mengatakan perkara-perkara yang tidak elok. Kitab ini dibuat oleh satu jawatan kuasa agama Islam untuk diajar kepada anak-anak di negeri Kelantan. Kitab ini mengambil rujukan daripada kitab Al-Aqah Al-Islamiyah yang dihasilkan oleh Syed Sabiq. Walaupun orang ramai mengatakan kitab ini boleh memecah belahkan orang ramai, tapi majlis agama tetap menggunakan ia sebagai rujukan. Kitab ini turut dibaca oleh Ustaz Ahmad Mustafa dan Ustaz ini turut dimarahi kerana membaca kitab tersebut. Walaupun kitab ini tidak disukai oleh orang ramai, namun begitu kitab ini tetap diajar oleh anak-anak di seluruh Malaysia maupun Brunei. Yang kedua, beliau juga mendapati daripada kitab Silsilah Tauhid juga, tetapi untuk tahun 6 Sanafi, ia menyebutkan tentang silsilah sifat 20 atau dikenali sebagai ilmu kalam. Seperti yang kita tahu, ilmu kalam ini tidak ada pada zaman Nabi dahulu kerana pada zaman tersebut mereka menggunakan Al-Quran sebagai medium. Hal ini juga kerana pada zaman tersebut Al-Quran sahaja yang ada dan ia boleh diibaratkan sebagai bahan mentah kerana ia belum diproses lagi. Berdasarkan fakta luar ilmu tauhid ini, wujud di muka bumi asal daripada syafahah ajnabiyah, iaitu kebudayaan luar. Semasa Islam datang ke dunia, mereka umat-umat yang berada di bumi bukanlah tidak mengetahui segalanya, tetapi mereka sudah ada sedikit ilmu yang direka oleh manusia sendiri, yang dikenali sebagai ilmu julang. Terdapat beberapa ahli-ahli bijak seperti Aristu, Aflatun dan Sukru yang memberi kesan kepada manusia, termasuklah orang Arab setelah orang Arab menerima Islam. Agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa dan agama-agama lain yang datang dulu sebelum agama Islam berkembang dengan baik di Timur Tengah yang menyebabkan orang ramai menerima agama Islam pada masa itu, terpengaruh dengan ajaran agama Yahudi dan Nasrani. Dikatakan orang Melayu sudah menerima Islam mencecah 500 tahun tetapi turut terpengaruh dengan budaya Hindu. Sebagai contoh, dalam agama Hindu terdapat persandingan semasa hari perkahwinan. Agama Islam tidak menggalakkan umatnya daripada bercakap atau mendedahkan isterinya sendiri pada orang ramai kerana budaya-budaya yang lain tidak sepatutnya diamalkan dalam agama Islam masih diamalkan hingga ke hari ini. Secara ringkasnya, apa yang beliau bagi tahu adalah berikut adalah punca-punca yang baik ataupun yang tidak baik dalam ilmu kalam ataupun sifat 20 ini. Dan ia menjadikan ilmu kalam atau sifat 20 ini menjadi ilmu yang tersendiri. Selain itu, sesiapa yang mengatakan bahawa sifat 20 ini, ilmu 20 ini ialah Islam 100%,
ia merupakan pendapat yang salah. Kerana ilmu kalam ini ialah ilmu yang dicampur, yang dibuat kesan daripada campur baur pengajian Islam dan pengajian agama-agama yang lain. Ilmu kalam inilah yang menyebabkan adanya istilah-istilah falsafah dan istilah-istilah Greek. Oleh itu, akhir sekali, beliau berkata ilmu kalam ini merupakan campuran ilmu Islam dengan ilmu-ilmu falsafah serta beberapa agama-agama yang lain juga. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sabil dari kumpulan 13 akan memberikan pendapat kumpulan saya berasaskan kes yang disebut oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Adakah wajar falsafah diberikan ruang untuk mengatur dan campur tangan dalam pengajian agama? Walhal falsafah berpandukan akal, manakala agama pula berlandaskan wahyu yang bersumberkan kitab-kitab suci yang diturunkan daripada Tuhan. Pertama sekali, kemunculan falsafah di Malaysia sering dianggap sebagai satu propaganda barat untuk memesongkan dan merosakkan akidah umat Islam. Hal ini berlaku kerana kegagalan setengah pihak untuk memahami apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan falsafah. Kegagalan memahami konsep falsafah ini akhirnya akan menyebabkan berlakunya banyak salah faham. Jadi, pada pendapat kami, falsafah wajar diberikan ruang untuk mengatur dan campur tangan dalam pengajian agama. Namun begitu, ia tidak bermakna kita akan menggunakan falsafah sepenuhnya kerana sebagai umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah ialah panduan utama kita untuk lebih mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam lebih memahami dengan lebih mendalam tentang agama Islam. Seperti yang disampaikan oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, ilmu sifat 20 ini disusun oleh para ulama bagi memudahkan orang yang sudah terbiasa dengan falsafah Yunani Greek memahaminya. Dengan mendalami falsafah dan menggunakannya dengan cermat dan juga teliti, kita sudah pasti akan menemui kebenaran dalam agama tanpa sedikit pun menolak fungsi agama sebagai panduan utama dalam kehidupan. Pada awal ucapan almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz ada menyatakan yang bahawa masing-masing ada cara berbeza untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada melalui ilmu sifat 20 ataupun tafsiran Al-Quran. Kesimpulannya, falsafah boleh digunakan sebagai panduan, namun ia tidak bermakna falsafah ini akan menjadi keutamaan, kerana sumber rujukan kita yang utama sebagai umat Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan reaksi kami terhadap pandangan Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Selepas kami menonton video tersebut, kami berasa kagum dan juga kami telah memperoleh ilmu baharu serta kami juga dapat memahami pencerahan daripada Tuan Guru Ni Abdul Aziz, terutamanya apabila beliau menyatakan bahawa sifat 20 yang terkandung falsafah Yunani. Berdasarkan video tersebut juga, kami telah bersetuju dengan Tuan Guru Ni Abdul Aziz bahawa kita ini diwajibkan untuk mengenali Tuhan dahulu dan juga kita perlulah mengikuti Al-Quran dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Beliau juga telah menyarankan umat Islam untuk mengikuti Al-Quran kerana ianya merupakan surat utusan dari Allah di muka bumi ini. Beliau tidak menyatakan bahawa sifat 20 ini adalah khilaf walaupun ianya terkandung falsafah Yunani, kerana dalam agama Islam sendiri tidak menyatakan bahawa sifat 20 Allah ini wajib dipelajari oleh umat Islam dengan syarat memahami Al-Quran dengan pemahaman yang ikhlas dan juga benar, kerana semua panduan hidup kita ini telah ada dalam Al-Quran. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa kita ini tidak boleh menolak sebulat-bulatnya pendapat daripada mana-mana pihak dan kita sebaliknya perlulah mengkaji terlebih dahulu kerana kita sendiri mempunyai rujukan dan panduan seperti Al-Quran sebelum kita melakukan apa-apa perkara. Sekian daripada saya. Terima kasih.